Sejak semalam negara digemparkan dengan dakwaan kemasukan ejen perisikan Israel Mossad yang kononnya bertujuan menculik seorang warga Palestin. Setakat ini, Kementerian Dalam Negeri memaklumkan pemerhatian menyeluruh mengenai perkara itu sedang dilakukan dan perkara itu terbongkar apabila dua rakyat Malaysia dikatakan ditahan kerana dipercayai terbabit dalam kes penculikan warga Palestin akhir September lalu. Wanita tempatan berusia 30 tahun itu dipercayai dilatih sebagai penyiasat persendirian di Perancis sebelum direkrut oleh ejen Mossad sebelum tahun 2018 turut disyaki menjadi dalang rangkaian perisikan Israel di negara ini. Dan untuk membincangkan mengenai perkara ini dan memahami apa sebenarnya ancaman yang dibawa kepada keselamatan negara, bersama saya ketika ini menerusi Google Meet ialah pakar kajian strategik dan keselamatan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Profesor Dr. Muhammad Mizan Aslam. Assalamualaikum dan terima kasih Prof kerana sudi bersama saya pada tengah hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Prof, pertama sekali seperti yang saya katakan tadi, pelbagai informasi yang kita dapat dari sana dan sini dan semalam juga Kementerian Dalam Negeri sudah pun mengeluarkan kenyataan mengenai pemantauan dan sebagainya. Apa sebenarnya yang kita boleh faham terlebih dahulu mengenai kemasukan Mossad ke negara ini dan bagaimana apabila kita kata perkataan rekrut, bagaimana agaknya rakyat tempatan ini direkrut menjadi ejen perisikan Israel? Pertama sekali, Jasmine dan semua penonton, kita harus faham bahawa Israel sebenarnya memang melakukan satu operatif yang disebut sebagai the global war on Hamas, dan mereka target spesifik mereka adalah kepada Brigade Al-Qassam, iaitu satu brigade komponen ataupun disebut juga sebagai wing di bawah Hamas, gerakan Hamas yang dilihat ekstrim dalam melakukan aksi-aksi dan juga tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan keselamatan di Israel itu terganggu. Dan hasil daripada apa kita panggil propaganda, the global war on Hamas itu, mereka telah mengeluarkan bajet sekitar 2.73 bilion untuk melakukan pelbagai operasi di seluruh dunia. Dan antara operasi negara-negara yang menjadi sasaran untuk operasi itu adalah Malaysia, selain daripada Iran dan juga UAE serta Qatar. Manakala bagi negara Amerika juga menjadi sasaran tapi tidak sebesar Iran terutama sekali, dan Malaysia secara automatik telah menjadi satu-satunya, maknanya negara di rantau Asia Tenggara ini yang cukup signifikan untuk dijalankan operatifnya berkait dengan Mossad ini, kerana bagaimana kita menyokong perjuangan oleh Hamas, dan ini telah menyebabkan rasa tidak selesa dan telah diambil satu tindakan yang kita dapat lihat bagaimana yang berlaku baru-baru ini. Jadi Prof, kita macam Prof katakan tadi, Iran, UAE, Malaysia, Malaysia satu-satunya negara di rantau Asia yang menjadi tumpuan rekrut ini berlaku, dan kita mahu tahu agaknya apa ancaman yang dibawa oleh mereka ini terhadap kita sebagai individu di Malaysia dan juga langkah-langkah yang perlu diambil kerajaan bagi mengawal daripada benda ini, kerana ia adalah laporan awal, kita tidak tahu kerana nama pun risikan, Prof. Ya, itulah yang pertama sekali sebenarnya kita harus faham bahawa pihak Mossad sebenarnya telah memberikan satu pengiklanan secara terbuka dalam website mereka, yang mana mereka sebenarnya memperlawa mana-mana masyarakat di seluruh dunia untuk menjadi agent, join us, dia kata work with us, dengan ada menjanjikan lucrative income dan sebagainya, yang mana mereka juga memberikan satu nasihat kepada mereka-mereka yang mahu memohon untuk menjadi agent, iaitu dengan berhati-hati terhadap komputer ataupun mesin yang digunakan bagi mengakses website dan juga mengisi borang dan sebagainya di laman sosial ataupun di penggalan data yang berkait. Jadi di situ melihatkan bahawa mereka melakukan apa yang dipanggil sebagai open secret dalam rekrutmen. Dan secara automatiknya di sini Malaysia telah menjadi tumpuan. Dan kita harus faham bahawa
ramai sebenarnya diaspora Palestin di Malaysia, terutama mereka-mereka yang daripada Gaza, kerana negara kita yang mempunyai polisi mesra kepada Palestin dan juga kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi itu memberikan satu kelebihan kepada penduduk daripada Gaza dan juga Palestin, dan juga ini memberikan rasa tidak selesa, terutama sekali apabila Israel melihat bahawa Malaysia menjadi pengkalan untuk melakukan operasi-operasi terhadap negara Israel itu sendiri, termasuklah memberikan latihan ataupun pendidikan ilmu-ilmu kejuruteraan, aeronautik dan sebagainya. Okey, dan kesannya kepada Malaysia, kepada individu, kepada negara sebenarnya cukup besar, cukup signifikan, dan ditakuti dalam masa-masa yang akan datang sebenarnya isu ini boleh mengganggu-gugat kestabilan dan juga kedaulatan negara. Kerana tidak sewenang-wenangnya mana-mana pihak boleh masuk ke negara ini melakukan pembunuhan sebagaimana yang berlaku pada 2018 terhadap Muhammad Al-Bad yang ditembak mati di Malaysia. Dan CIA juga dilakukan oleh ejen Mossad. Malah di Iran, di UAE, di Dubai dan banyak lagi tempat-tempat lain berlaku juga. Jadi ini menunjukkan bahawa jika tidak dikawal, bermakna keselamatan kita diperjudikan oleh pihak luar. Jadi kita pernah mengalami keadaan yang mana Kim Jong Nam juga telah dibunuh di KLIA 2 dan dilakukan oleh ejen luar. Dan juga kita pernah dikejutkan juga dengan ejen daripada negara Jepun dan lain-lain. Jadi ini menunjukkan bahawa negara kita menjadi agak vulnerable ataupun terdedah kepada ancaman-ancaman sebegini. Dan yang lebih merisaukan kita ialah apabila sudah adanya ejen tempatan yang direkrut, dan jika keadaan ini berlanjutan, berterusan, maka mereka ini bakal mendatangkan ancaman kepada negara dan juga boleh menyebabkan kedaulatan kita terganggu dan mendatangkan bahaya yang cukup signifikan kepada Malaysia. Tadi banyak poin yang Prof katakan dari segi keselamatan. Yang kita boleh dengarkan tadi adalah contohnya internet ataupun online pertama. Kedua, sempadan negara. Ini adalah yang perlu diambil perhatian oleh kerajaan ataupun Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan sebagainya. Apa sebenarnya yang harus the signs ataupun tanda-tanda yang perlu dilihat? Kerana kita tahu perkara ini apabila bercakap mengenai internet, sungguh mudah sekali untuk apa-apa sahaja berlaku, dan mereka yang vulnerable dikatakan senang terpengaruh dengan perkara sebegini. Ya, sebenarnya ini adalah satu modus operandi yang agak standard dilakukan oleh ejen-ejen yang merekrut. Jadi sebenarnya bila kita bercakap tentang keselamatan, kita tidak dapat nafikan juga bahawa contohnya terorisme juga melakukan rekrutmen melalui pengkalan ataupun website pengkalan data media sosial dan sebagainya. Jadi kita dapat melihat pula satu lagi perkara yang sangat menarik ialah apabila trend yang telah berubah apabila berlakunya pandemik COVID-19, maka dunia secara tidak langsung sebenarnya telah dipaksa untuk mengonlinekan ataupun hidup dalam situasi online dalam pelbagai aspek, dalam pelbagai perkara. Maka ini telah menjadikan kehidupan kita amat sangat-sangat bergantung kepada online. Dan online juga sudah menjadi satu punca kepada perekrutan untuk indoktrinasi dan sebagainya. Maka di sini seharusnya kerajaan dan kita ada melalui PDRM ada unit seperti E1, E2 dan juga E8 ni sebenarnya telah mengambil satu pendekatan yang cukup halus untuk meneliti segala gerakan-gerakan subversif yang menggunakan media-media sosial dan juga website dan sebagainya. Jadi harus lebih bijak. Kalau pesanan saya, seharusnya kita lebih bijak dan kita berada one step ahead. Itulah baru kita boleh mengekang. Dan saya juga di sini menggesa kalau ada peluang untuk kita melatih hackers-hackers yang bagus ini, penggodam-penggodam ini untuk bekerja dengan kerajaan bagi memperkukuhkan sistem keselamatan media kita. Ya.
Prof, terima kasih kerana sudi melontarkan pendapat Prof mengenai isu ini. Itu dia tadi pakar kajian strategik dan keselamatan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Profesor Dr. Muhammad Mizan Aslam dalam Buletin Awal ini.